Sekarang ni kita akan mula dulu dengan common law and civil law. Okay. So first I will explain dulu civil law dulu sebab usually orang akan easily confused. Okay. Kalau you ingat kita belajar court hari tu, civil law ni civil is sama menyaman. Okay, betul kan? Okay, I cakap you civil ni sama menyaman. Betul lah memang. Civil ni maksudnya sama menyaman. But then civil legal system dia bukan pasal sama menyaman sahaja. Dia merangkumi semualah. It's a legal system. Dari segi kriminal, ada sama menyaman dan semualah. Okay. So apa benda civil legal system ni? So civil legal system adalah satu sistem yang diamalkan oleh sesetengah negara. Dan common legal system ataupun kita panggil common law lah. I akan guna law je. So civil law and common law. Okay. So civil law ialah yang diamalkan oleh setengah negara and common law ialah diamalkan oleh setengah negara. And this is not the only legal system yang ada kat dunia ni. Kita ada banyak lagi. Kita ada religious legal system. Contohnya macam dekat Pakistan. Dia orang guna Al-Quran sebagai dia punya constitution dan sebagainya. So dia memang mengamalkan agama sebagai teras dia punya legal system. Okay. Syariah lah dalam kata lain. Okay. So balik pada civil legal system tadi. So apa tu civil legal system kan? So civil legal system ni adalah satu sistem yang diwujudkan pada beribu-ribu abad tahun yang dulu. Waktu zaman Rome lagi dah ada civil legal system yang dia merangkumi seluruh sistem undang-undang. Kini dia adalah satu sistem undang-undang yang menyeluruh. So in this part, bila kata civil law, it's not about sama menyaman. Bila kata civil legal system ni maksudnya ialah dia akan explain later lah. Okay. So I will explain one by one and then baru kita compare beza civil legal system and common legal system. Okay, civil law and common law. Okay. So first untuk meaning dia, okay. I tak akan baca, I just will explain now. Okay. Satu, civil legal system ni beza dia punya sifat yang ketara adalah dia codified. Ni, codified. Apa tu codified kan? Codified tu adalah maksudnya semua undang-undang dia bertulis. Okay. Mestinya macam nak tergelar. Mestilah bertulis. Mana ada undang-undang tak bertulis kan? Even kalau common law pun bertulis juga. Okay. Kenapa? Maksud adalah bertulis tu adalah dia memang buku akta tu katanya. I bagi contoh katalah you ada buku akta. Pernah tengok tak buku akta? Tak pernah. Constitution ke tak pernah? Constitution pernah. Okay. Kalau you tengok constitution kan, for example, you imagine dekat civil legal system, they only use that and only that. Maksudnya dia orang tak guna benda lain. Apa buku akta yang wujud dalam dia orang punya sistem, itu sahaja yang akan digunakan as reference. Maksudnya dalam hakim nak buat keputusan, lawyer nak lawan, semua guna buku saja. Dia orang tak akan macam kalau tengok textbook, no. You cannot tengok textbook. You kena ni je. Okay. Nanti dia akan faham lah bila I explain common legal system. Okay. Civil legal I sebab sekarang I tengah explain civil. Okay. Development. Okay. Development usually dia berkembang di Europe. Macam saya cakap tadi, dia asal dia kat Rome sebenarnya. So Rome kat Eropah kan. So negara-negara macam Spain, Portugal, dia orang memang mengamalkan civil legal system. So kalau ada 10 buku akta dalam negara tu, guna 10 buku tu je. Tak guna benda lain. Okay, benda lain mungkin akan digunakan. Tapi benda tu orang kata suggestive je. Dia macam mencadangkan je. Dia tak digunakan secara menyeluruh. Dia sikit-sikit je. Tapi yang paling utama sekali adalah dia punya buku-buku akta dia lah. Codified law dia. Okay. So sources of law. Okay. So law are codified or placed in code or statutes. Statutes ni akta lah. So the statute are only official source of law. Only. Maksudnya dia memang guna tu je. Saya explain earlier lah. So the binding doctrine of precedent does not apply. Maksudnya, okay. Yang ni kena explain sikit lah. Okay. Macam kita dekat common law, kita lebih kepada presiden. Okay. Apa presiden? Okay. Apa benda tu presiden kan? Presiden ni adalah kita kes-kes yang telah berlaku, kita akan refer again and again and again.
So maksudnya kalau I nak bawa kes, kata dia, walaupun I bawa kes kontrak kan, kontrak ada akta kan, akta kontrak 1950 kan, dah ada dah buku akta dia. Tapi tak, I will not use only the statutes ataupun akta, I will use cases juga. So bila I masuk, I as a lawyer, I akan macam masuk court tu kan. So I akan macam, oh ni akta dia, section 2, apa-apa. Lepas tu, this is the case. So kiranya hakim-hakim sebelum ni, dia apa orang kata, decided as such. Macam ni. So bila hakim tu tengok I refer a lot of cases, kalau dia rasa benda tu bagus, dia akan bagi I menang lah dalam kes tu. Okay. Kalau ingat last week, kita belajar stare decisis. Ingat tak? Stare decisis which is mahkamah bawah dibinding dengan keputusan mahkamah atas. And then dalam lepas tu dia ada horizontal punya binding and then juga vertical punya binding. Kalau ingat last week. Okay. So sebab memang kita kalau dekat common law, which is Malaysia lah, Malaysia gunakan common law, which is Malaysia, mencakap Malaysia ataupun common law, kita akan refer case je. Tapi kalau kat daerah ni, dia orang refer statute je. Case ni tak penting. So kalau hakim sebelum ni guna decide apa, tak kisah. Kalau hakim kiranya, kalau hakim A decide macam ni kan, hakim seterusnya tak perlu ikut keputusan yang sama. Dia boleh buat keputusan yang berlainan. So dia kata binding doctrine of president ni yang dia refer hakim-hakim lama lah kan, does not apply. So diorang tak payah tengok keputusan hakim lama. Kalau hakim lama tu nak decide apa pun, sekati dia lah. Hakim baru dia akan decide ikut kefahaman dia. Okay. So sama juga reliance on precedent pun boleh sama. Since judges case weak reliance on precedent which is refer kes-kes lama lah. So dia memang tak refer kes-kes lama, and dia memang based on codified law. Codified law ni akta lah, statutes dan sebagainya. Okay. Judges. Okay, judges establish the facts of the case and to apply the provision to applicable code. Maksudnya kat sini adalah, so hakim tu, bila lawyer datang, hakim tu akan tengok apa lawyer tu, apa kes tu macam mana. Kena bunuh ke apa kan dan sebagainya kan. So bila dia dah tengok tu, dia tengok buku akta dia, okay, membunuh, kalau membunuh hukuman dia macam ni. Dah, habislah kes. As simple as that. Okay. And then type of argument. What is inquisitorial ni adalah role of court to uncover the truth. Maksudnya, kalau dekat civil law, hakim dia yang akan memainkan peranan yang besar. Maksudnya, hakim tu akan tanyalah, kenapa apa yang awak buat, dia yang akan cari fakta. Sebab tengok sini, judges establish the facts. So, judges tu yang akan bersemangat lah. Macam kalau adversarial, which is common law dekat Malaysia, lawyer yang akan main peranan tu. Lawyer yang akan, dia ni bersalah tu hakim, dia ni jahat tu hakim. Hakim dengar je. Kalau dekat inquisitorial, hakim yang akan mencari kebenaran, bukannya lawyer. Lawyer dia just lepak chill je lah kat tepi. Okay. So kat sini, judges dia not to be a referee. Where two-sided battle to demonstrate to the jury who is right or wrong. Maksudnya, berbanding dengan ni, kat sini lawyer yang akan main peranan sebagai berlawan lah. So judges as a referee. Kalau inquisitorial, judges dia yang main peranan tu, bukan lawyer. Okay. Presumption of innocence. Okay, presumption of innocence ni ada banyak konflik sikit lah. Tapi in short, presumption of innocence ni, dia tak explicitly, it's not stated explicitly. Okay, apa tu presumption of innocence kan? Okay. You pergilah mana-mana law school pun, ataupun mahkamah mana sekalipun, kita akan ada satu presumption ataupun satu Bahasa Melayu tapi tak apa, presumption faham kan? Okay. Kita akan ada satu presumption ataupun assumption lah. Assumption tu you jangka, presumption tu before that, you menjangka sesuatu sebelum, pre. Okay. So in presumption of innocence ni adalah, dia ada satu kita panggil maxim. Maxim tu adalah macam peribahasa lah dalam bahasa layman dia. Okay. So maxim ni adalah innocent until proven guilty. So kalau ada penjenayahan,
penjenayah buat salah. Okay. Penjenayah tu, bila dia masuk je court, dia innocent, dia tidak bersalah until proven guilty. Selagi dia tidak dibuktikan dengan bukti yang kukuh bahawa dia bersalah, dia innocent. Okay, that's why kan, contohnya kita bagi contoh kes Najib lah kan, sebab kes dia baru je habis hari tu. So bila Najib dia dah curi duit dan dia telah dibawa ke mahkamah, you tak boleh cakap Najib curi duit, Najib jahat, tak boleh. Sebab kita ada presumption of innocent until proven guilty. Selagi tidak dibuktikan mahkamah ataupun mahkamah lah, dia bersalah, selagi tu dia innocent, dia tak bersalah. Tapi bahawasanya bila Najib tu dijatuhkan hukuman oleh Hakim Nazlan Ghazali, hakim tu kata Najib bersalah. Bila dia cakap je Najib bersalah, so maksudnya bukti dah ada dan semua dah cukup lah. So bila dah ada bukti semua, it is proven that he is guilty. So bila hakim tu kata Najib bersalah, baru kita boleh cakap Najib ni jahat. Bila hakim dah kata Najib bersalah. Selagi hakim tak kata Najib bersalah, Najib tak bersalah. Dia innocent. Dia ada satu pemahaman bahawa orang yang jahat ni, dia innocent. Dia sebenarnya tak salah. Tapi kalau kita ada bukti yang kukuh untuk buktikan dia bersalah, dia akan bersalah. So tapi kat civil law ni, presumption tu tak ada. So kalau penjenayah datang ke court, dia di-assume adalah bersalah. Kalau macam Najib tadi, kita assume dia baik kan? Tak. Kalau orang jahat datang, orang yang melakukan kesalahan lah kan, kita akan assume dia, presumption dia adalah dia ni guilty, dia ni jahat lah. Okay. Tapi kan cakap tadi benda ni ada konflik kan. Konflik dia adalah disebabkan banyak negara dah tak mengamalkan benda ni lah. Sebab benda ni macam dia melanggar hak asasi manusia lah sebenarnya. Sebab presumption of innocence ni penting sebenarnya. So many countries subsequently build into their system adopting external or internal occasion. Maksud dia dalam kata lain adalah presumption of innocence ni dia dah banyak country dia adopt benda tu lah. Banyak country dia amalkan bahawa innocent until proven guilty. Okay. And then trial by jury. Okay. Okay, ni dah. Okay. So trial by jury. Okay. Usually common law. Okay. By jury is less common. Okay. Kalau kat common law, usually ada jury. Okay, kita tengok dia kata kat sini. Since the nature of trial is based on inquisitorial format, trial by jury is less common. So maksudnya sekarang ni, disebabkan hakim yang buat keputusan dengan bersemangat tadi kan, macam cakap tadi, dia yang akan tanya fakta semua kan. Jadi dia orang tak guna juri. Apa ni juri? Oh, baik kita tengok video kan. Saya bagi you contoh. Several centuries later, trial by jury was introduced to England, where it became a fundamental feature of the legal system. Okay, apa benda ni adalah, ni lawyer, ni hakim. Tapi sajalah dia lukis cantik sikit kan. Okay, ni hakim dia akan dengar lah lawyer ni bergaduh. Okay, so juri kat sini, dia dengar apa yang lawyer ni cakap, and then dia orang yang buat keputusan sama ada orang ni bersalah atau tak. Juri ni usually siapa-siapa pun boleh jadi juri. Tak kisah siapa orangnya. Kira rakyat biasalah. Tapi cuma satu benda je tak boleh. Dia tak boleh ada conflict of interest dengan penjenayah ni. Maksudnya tak boleh lah kata macam contohlah ni suami kan, isteri dia juri, tak boleh. Okay. So at the end of the proceeding nanti, juri ni akan berbincang sesama dia orang unanimously. Dia orang mesti ada satu keputusan yang sama, iaitu dia ni bersalah atau tak. Okay. Jadi apa function hakim? Hakim akan tentukan dia punya hukuman. Juri ni menentukan dia bersalah atau tidak. Okay. Nah, kalau you belajar, tak tahu akan belajar ke tak, tapi juri ni just a simple thing je lah. Nothing much. Okay. So back here. Okay. Trial by jury ni diamalkan di common law. Okay. Common law diamalkan di sini lah. So dekat civil law, dia orang tak amalkan juri sebab hakim dia yang akan bersemangat. So tak perlukan juri. Hakim tu yang bijaksana, dia yang akan tentukan apa yang berlaku. Okay.
Yang terakhir baju ni dekat untuk common law ni, jadi explain. Kita akan tengok common law pula. Okay, kita dah habis untuk civil law. Nanti kita akan compare lah apa bagus dan tak bagusnya dua-dua legal system ni. Tapi kita akan tengok common law pula. Okay. When it comes to common law, okay, legal system ni dia characterized by case law. Okay, maksudnya macam cakap tadi lah, stare decisis tu, which is apa yang telah diputuskan oleh hakim-hakim sebelum ni, apa yang ditulis dia cakap lah. Okay, Aiman ni bersalah sebab mengikut akta ni, Aiman telah ambil barang tu tanpa izin. Maksud Aiman telah apa-apa, dia pun tulis lah panjang beribu-ribu muka surat kan, judgement kan. Lepas tu benda tu akan disimpan dan akan di-refer banyak kali oleh lawyer-lawyer dan juga hakim. Okay, itu adalah common law lah. Okay, common law dia datang daripada UK ataupun England lah. Dan banyak negara-negara Commonwealth, dia tahu tak? Negara Commonwealth. Yes. Okay. So negara Commonwealth adalah kan negara-negara yang dijajah oleh UK kan. So that's why usually banyak negara ni dia orang mengamalkan common law. So contohnya Malaysia, Australia, India, and then banyaklah negara-negara yang UK jajah, usually dia akan guna common law, and common law memang daripada UK pun. So that's why itu adalah antara tak katalah jahat lah, tapi antara kehebatan UK bila dia datang satu negara tu, usually dia mesti akan dia akan terapkan dia punya legal system kat negara tu. Usually lah. Okay. And then source of law. Judicial, so apa kita punya source of law dekat common law kan? Dia akan guna judicial decision lah. Senang cerita nak kata kat you kan, common law ni macam Malaysia lah. So satu I explain civil dulu. Sebab benda yang kat common law is Malaysia, apa yang Malaysia amalkan lah. Macam saya ajar you court hari tu kan. Apa yang telah diputuskan sebelum ni, kita akan guna, baca, kita akan refer. So bila masuk court, okay, Tuan Hakim berdasarkan case Donald Q against Stevenson, dia mengatakan, Lord Acton mengatakan bahawa I bagi dia fakta-fakta kes sebelum ni. Jadi sebab ada doctrine of binding ataupun doctrine of stare decisis, iaitu court bawah kena ikut court atas kan. So bila I bagi kes-kes yang court federal court ke apa, so hakim tu akan lebih prone untuk menangkan I lah. Okay, source of law. Okay, reliance on precedent. Macam tadilah, precedent tu adalah kes-kes lama-lama. Memang ada strong reliance on precedent. Lagi-lagi macam Malaysia kita rely on Malaysian cases sangat-sangat kuat berbanding dengan kes UK. Okay, walaupun kes UK tu membantu kadang-kadang, tapi macam saya kata tadi, dia kes-kes dekat UK dia suggestive je. Kita akan lebih macam bila je lawyer nanti, I akan lebih kena guna kes-kes Malaysia lah. Apa yang hakim-hakim kita dah putuskan dan sebagainya. So I akan refer balik kes tu dan bagi tahu kat hakim. Hakim sebelum ni kata macam ni. So hakim sekarang kena ikut lah. Macam tu lah. Okay, and then role of judges macam saya cakap tadi. Judges ni kerja dia untuk buat keputusan, untuk make rulings kan. And then to interpret the law. So kalau kena ada interpretation, contohnya macam constitution kan bahasa dia sangat general, kadang-kadang boleh jadi vague. So dia kena interpret the law. And then yang penting sekali adalah dia adalah referee between lawyers. So maksudnya bukan kerja hakim untuk tanya-tanya sebagainya. Tu semua kerja lawyer. Lawyer yang akan bergaduh. Hakim tentukan dia bersalah ke tak bersalah dan apakah hukuman dia. Okay. So adversarial pun sama juga. Adversarial adalah so apa kiranya bila ada adversarial ni, dia lebih tapi tu tak apa, tu kita akan compare kemudian. Okay, tapi maksudnya apa dia nak cakap adversarial ni adalah adversarial ni adalah hakim dia as referee and lawyer yang akan bergaduh. Okay, presumption of innocence tadi I dah explain lah. So innocent, ingat innocent until proven guilty. Selagi orang tu tidak dibuktikan bersalah, dia masih lagi tidak bersalah, innocent. Okay. And benda ni explicitly stated in common legal system. Macam dekat civil ni tak stated sangat. Dia macam, and usually orang tak guna pun.
Tapi most country dah start guna kan. Tapi kalau kat common law, itu memang basic principle. Kalau you tanya law student mana-mana, dia mesti tahu. Innocent until proven guilty. And then lastly, trial by jury. Okay. Trial by jury ni macam I tunjuk tadi lah kan. Okay. So negara common law masih mengamalkan benda ni lah. Usually kalau you tengok cerita-cerita daripada Amerika kan. Amerika guna common law. Tapi Amerika dia guna common law. Tapi dia dah macam, dia dah lari sikit lah. Dia dah ada sistem dia sendiri sebenarnya. So kalau you tengok cerita macam law and order ke, ataupun you tengok cerita macam suit ke, atau ni how to get away with murder ke kan dekat Netflix kan, dia akan tengok dia orang pakai juri lah. Maksudnya akan ada orang datang, dia duduk kat tepi macam tadi yang tunjuk gambar tu kan. Dia akan duduk kat tepi, lepas tu lawyer akan bagi tahu kes tu, and then juri akan dengar. Lepas tu juri akan cakap, bincang ramai-ramai, okay dia ni bersalah ke tak? Okay bersalah. Nanti kerja hakim bila dia tanyalah juri, okay juri apa keputusan anda? Lepas tu juri akan katalah, kami semua bersependapat bahawa dia ni bersalah. Tu hakim, okay so saya akan jatuhkan hukuman. Itulah. Okay. Tapi okay, you mesti pelik kan. Tadi saya cakap common law ni Malaysia kan. Tapi Malaysia tak ada juri sekarang. Okay, betul. Memang kat Malaysia kita dah tak ada juri. Zaman dulu ada. Juri memang ada. Kita amalkan kat Malaysia. Sebab kita common law Tapi lama-lama benda tu orang kata dihapuskan lah. Dan kita dah tak ada juri. Kalau you nak kes yang last, antara yang last kes yang guna juri kan, macam dapat perhatian media adalah kes ni. Mona Fendi. Mona Fendi. Okay. Nah, waktu kes Mona Fendi, you tahu tak Mona Fendi? Tahu. Kan ada movie orang buat pasal Mona Fendi kan. Mona Fendi tu waktu tu ada juri. Tapi kes Mona Fendi tu memang tragis lah. Kawan I pernah buat presentation lah pasal kes Mona Fendi kan. Ada ahli politik datang rumah dia, nak guna sihir dan sebagainya lah kan. Lepas tu last dia kerat 18 kot ahli politik tu. Itu which is scary ke. Tapi itu lah. Kita mencabarnya jadi lawyer kriminal kan. So dia kena tengok lah gambar-gambar badan-badan potong-potong tu. Okay, and then lepas Mona Fendi tu, tak lama lepas tu juri buang. So now, let us compare. Apa beza? So apa kebagusan civil law ni? Okay, dan apa keburukan lah common law dan sebagainya lah. Okay, kita tengok civil law dulu. Civil law ni, kebaikan dia adalah dia codified. So maksudnya sekarang ni, okay. Kalau macam bila dia codified, dia macam senang lah. You tengok je lah buku. You tak faham, tengok je lah buku. Dia nak tahu dia punya kesalahan dia, tengok buku. Nak tahu dia punya hukuman, tengok buku. Simple lah kan. So written in simple and logical manner. So and easy to read. Ya, semua benda dalam buku. You tak payah nak baca kes, tak payah nak tengok kes-kes lama buang masa kan. Buku tu sentiasa ada, baca je lah kan. Tinggal nak baca je kan. Okay. Tapi apa keburukan dia? Okay. Keburukan dia adalah dia rigid and difficult to change within time and condition. Okay. So maksudnya sekarang ni adalah bila katalah dunia kita kan semakin berkembang kan. Okay. Katalah akta tu dibuat pada 1957 kan. Akta tu kata siapa yang berjalan tak tengok jalan akan dihukum penjara kan. Tapi pada zaman sekarang kita dah guna phone kan. So bila kita guna phone, kita jalan, kadang kita tengok phone, so tak tengok kiri kanan. So benda tu susah nak tukar lah sebab okay, kalau you nak faham, you kena faham parlimen juga. Okay. Kenapa maksud I susah nak tukar? Ialah sebab yang akan menggubal undang-undang bukan hakim. Okay, kan dia codified law kan. Dia ada akta. Okay. Siapa yang buat akta kan? Yang buat akta adalah ahli parlimen. Sebab tu ahli parlimen kita panggil lawmaker. Sebab dia macam ahli parlimen yang kita ada yang orang duk kutuk tu kan. So ahli parlimen semua tu, dia orang yang buat undang-undang untuk kita sebenarnya. Kan? Tapi macam tak relatable kan kalau ditanya I. I rasa macam pelik gila. Kenapa bukan orang yang bukan lawyer pergi buat undang-undang? Macam pelik kan? Tapi tak apa lah. Itulah sistem negara kita kan. So ni legislature lah. Atau legislature ni adalah ahli parlimen lah. So, okay, bukan saja dia susah nak tukar sebab, okay, you nak buat undang-undang bukan senang tau. Dia ada banyak prosedur.
you kena debate dalam parlimen kan. Sesuai tak undang-undang ni dibuat di Malaysia? Sesuai tak bla 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 bla. So prosedur dia sangat panjang. So kalau macam undang-undang yang tak boleh tengok phone tadi saya cakap kan. So dia susah lah nak diubah. Sebab dia mengambil masa yang sangat lama kan. Prosedur yang sangat panjang. So kalau undang-undang tu macam dah outdated, dah macam tak ikut perkembangan semasa dunia kan. So benda tu akan jadi susah lah. Saya bagi contoh yang lebih realistik kan. Katalah pada zaman dulu, orang kata transplant tak boleh. Maksudnya you nak transplant you punya badan dengan orang lain diharamkan. Contoh Okay. Tapi pada zaman sekarang, benda tu dah okay. So pada zaman dulu dibuat macam tu sebab atas alasan benda tu berbahaya dan risky, orang akan mati. Tapi bila zaman berubah, evolve dan sebagainya, doktor dah boleh buat transplant dan berjaya. So benda tu is not a problem now. Tapi zaman dulu, yes, it's a problem back then, but it is now not a problem. Okay. And because of that, undang-undang kena diubah lah kan, sebab nak bagi transplant dibenarkan. So dia akan mengambil masa lama lah. So dia orang kena buka buku akta. Okay, akta ni dah outdated. So kita kena bincang di parlimen untuk ubah undang-undang ni. So nanti kenalah ada prosedur-prosedur yang sangat panjang dan memeningkan kepala menteri dan juga ahli parlimen lah. So lepas tu barulah undang-undang tu boleh diubah. So that's why dia kata rigid and difficult to change within time and condition. So memang susah lah. Macam kalau tak ada isu, tak adalah kerja dia orang tiba-tiba nak ubah undang-undang. Undang-undang tu akan stay sampai bila-bila lah undang-undang yang sama. Sebab susah nak tukar. Okay. Lepas tu kedua, give more time, give more power to the legislature. Okay. Apa maksud dia adalah, legislature is ahli parlimen kan. Okay. Katalah ahli parlimen, okay. Sebelum saya nak cakap pasal parlimen, saya tanya you dulu. Orang yang jadi menteri, dia adalah ahli parlimen ke bukan? Yes. Okay. So maksudnya you faham konsep parlimen. Okay, bagus. Okay, sebab senang nak explain. Okay. So menteri adalah orang daripada ahli parlimen lah. So bila menteri, katalah menteri-menteri jahat, dia orang ni kerja nak curi duit je. Contoh ni yang bercontoh tak ada kaitan dengan hidup yang mati atau yang mati. Katalah dia nak curi duit. So dia orang buatlah undang-undang. Dia orang buat undang-undang kan. Sebab dia orang yang buat undang-undang, sekali dia orang kan. Dia kata, okay, gaji menteri mesti lebih daripada 100,000 sebulan. Lepas tu dia orang pun, sebab dia orang ada majoriti dalam parlimen, undang-undang tu pun berjaya dijadikan codified, berjaya dijadikan akta. So adalah akta gaji menteri. Lepas tu dia orang buat gaji menteri 100,000 sebulan. Kan? So bahayalah benda tu. Okay, dia ada satu macam peribahasa undang-undang lah kan, iaitu diberitahu oleh Lord Acton, seorang hakim prominent lah di UK. Dia kata power tends to corrupt. Lepas tu lah, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Maksudnya bila you kasih terlalu banyak kuasa kat sesuatu orang ni, benda tu akan jadi corrupt. Tapi kalau you bagi kuasa sepenuhnya kepada dia, memang akan corrupt absolutely lah, memang haram jadah lah in short. So bila yang membuat undang-undang ni diletakkan pada tangan ahli parlimen, macam saya cakap tadi lah, apa logik dia? Kita bagi orang yang bukan lawyer, tapi dia orang yang buat undang-undang. Memang tak logik lah. So itulah kelemahan dia. So suka hatilah ahli parlimen tu, menteri tu lah. Menteri tu nak buat undang-undang pelik-pelik ke apa kan. Suka hati dia, tak ada masalah. Lepas tu lack of flexibility. Okay. Ni benda yang sama macam rigid ni. Okay. Cannot evolve to cater moral situation as civil law is textual law. Okay. Maksudnya adalah lack of flexibility macam yang I explain tadi, rigid ni. So katalah kita nak tukar undang-undang secepat mungkin sebab ada benda baru, so ia akan jadi satu masalah. Okay, I bagi you contoh perspektif yang menarik kan. Okay, kalau kita nak buat kontrak, contohnya kita nak buat kontrak, umur kita mesti 18 tahun contoh kan. Okay, tapi cuba you bayangkan budak-budak baru habis SPM, budak-budak baru habis SPM kan, umur dia 17, tapi dia nak ambil scholarship. Scholarship is a contract between company dengan pelajar kan. So adakah kontrak tu boleh buat atau tak? Okay, macam tu kan.
So bila ada masalah macam tu, macam budak ni 17 tahun tapi dia nak kena ada kontrak dengan scholarship. So apa yang boleh buat adalah untuk pindah undang-undang lah. So kita pindah undang-undang, kita kata okay, memang nak buat kontrak umur 18. Tapi kalau dia nak buat kontrak untuk scholarship, dibenarkan umur 17. Maksudnya less than 18 tu boleh. Something like that lah kan. So bila ada situation yang macam urgently needed to change the law, benda ni susah sebab it's not flexible. Itu satu masalah dia lah. Dia mengambil masa. So you nak ubah sikit je kan. Budak tu boleh buat kontrak pada umur 17. Tapi disebabkan tu you can go through proses yang sangat panjang di parlimen. Okay. Tengok so ini pun benda sama, time consuming lah and not easy to amend. To cater urgent situation. Ya, benda tu tak fleksibel. Every time you kena pergi parlimen, you kena lalui semua prosedur dia. Kalau you nak, I bagi you sepintas lalu lah kan, apa prosedur to amend law kan. Bermula akan ada first reading. First reading tu dia just baca je. Ini adalah Akta Kontrak 1950 yang akan dipinda. First reading. Lepas tu akan ada second reading. Second reading dia akan baca juga macam tadi, apa yang baca tadi, tapi ada debate. Lepas tu ada third reading. Lepas tu third reading and then debate. Lepas tu undi. Sama ada dia akan undi lah dalam parlimen sama ada dia setuju atau tidak akta tu wujud. Itu baru dekat sebab dia akan ada 2 stage. Itu baru stage pertama. Nanti dia akan naik stage kedua, benda sama. Ada first reading, second reading, third reading. The same and exact thing. Tapi buat lagi sekali, tapi dekat kita panggil Dewan Negara. Yang first set tu 1, 2, 3, second reading sampai third reading, first sampai third reading tu, itu dekat Dewan Rakyat yang ahli parlimen kita. Lepas dia dah bersetuju, akta tu akan dibawa pula ke Dewan Negara. Dalam tu ada senator. So maksudnya, you tak perlu faham sangat pula. Tapi maksud I adalah, I want to show you how extensive the procedure is. It is very extensive. Maksudnya sangat rumit, difficult dan sebagainya lah. So menunjukkan civil law ataupun civil legal system ni, inilah keburukan dia. Okay. Procedure ni kita belajar. Oh, ada belajar okay. Oh ya, okay, bagus. Nanti I will explain lagi lah. I will explain later lah in next ada session lah pasal tu. Sure. Okay. And then common law, common legal system. Okay. Apakah kebaikan dia? Kebaikan dia, judges dia play a role by examining facts. Okay. So apa kat sini adalah bila judges tu dia main peranan sebagai referee. So proceeding tu akan lebih adil lah. So maksudnya, okay, senang cerita macam ni lah. Kalau you gaduh dengan kakak you kan, okay. Ada kakak tak tahu apa cakap. Adik ada adik? Ada. Okay. Kalau kita you gaduh dengan adik you kan. Lepas tu your mom pun datang, mak you datang. So mak you kata, mak you datang, mak you terus marah you. Kenapa gaduh dengan adik apa semua marah-marah kan? Terus marah kan? Tak adil lah kan? Tapi kalau mak you datang, okay, apa yang jadi? Cuba kau nak bagi tahu. Lepas tu you pun bagi tahu. Ni adik ni yang pukul. Lepas tu adik cakap, bukan pukul, tadi terlanggar, terpukul, tak sengaja. Contohnya lah. So dia bagi satu keadilan lah. Adik you boleh cakap, you boleh cakap, and at the end, mak you buat keputusan. Siapa yang salah dan siapa yang betul. Nampak? Dia lebih adil. Betul. Okay. Lepas tu, consistency. Okay. Bila ada satu, bila kita guna presiden, dia konsisten lah. Kita akan tengok apa yang orang lain dah, judges lain dah decide kan. So judges lain sebelum ni kita kata, kalau membunuh, siapa yang membunuh guna pisau bersalah. Contohnya lah. So kalau ada kes seterusnya orang bunuh guna pisau, hakim tu tak payah fikir lah. Dia just refer, oh kalau membunuh guna pisau bersalah. So dia boleh tahu lah. Okay, so dalam kes ni hakim membunuh guna pisau bersalah. Dan benda tu akan continuously bergerak lah kan. Okay, macam I cakap tadi lah, civil law kan, hakim tu dia tak guna keputusan hakim lama kan. So apa yang akan jadi adalah terlalu banyak keputusan yang berbeza. So kalau macam civil legal system kan, hari ni hakim tu kata, hakim A kata kalau membunuh guna pisau bersalah. Kan esok hakim lain kata membunuh guna pisau tak bersalah. Dia macam banyak sangat, dia akan tak konsisten lah. Sebab dia orang guna akta, kadang-kadang akta ni dia macam terlalu general atau terlalu vague tau apa yang dia tulis dalam akta. Mana, yelah, ada juga yang spesifik.
dia tulis, tapi ada yang general. Bila general, dia open to discussion lah. So maksudnya hakim ni boleh putuskan macam ni, hakim tu boleh putuskan macam ni. Okay. Tapi bila kita guna common law, disebabkan hakim dia refer hakim yang sebelum ni kan, presiden kan, so senang lah. So dia konsisten. So kalau macam ni benda tu akan sentiasa sama sampai bila-bila. Okay. So dia consistent and stable. Tak adalah bertukar-tukar, asyik bertukar. Bayangkan kalau dia jadi lawyer kan, kalau kes ni macam ni, kes tu macam tu, lawyer pun tengok unforeseen cases. Okay. Can respond to cases, fact and situation that were not anticipated by legislation. Okay. Okay. So common law ni yang kebaikan dia adalah, okay, kalau macam codified kan, okay, imagine kalau semua benda tulis dalam buku kan, dia orang, okay, kita kan manusia kan, kita tak sempurna. So mesti ada benda yang kita tertinggal nak tulis kan. Okay. Kalau macam dekat common law, bila ada benda yang tertinggal, hakim tu dia boleh buat guna dia punya budi bicara dia. So bila benda tu, bila ahli parlimen yang buat undang-undang tu kan, dia orang tak terfikir pasal contohlah, dia orang tak pernah terfikir pun satu hari kereta boleh terbang kan. So tak adalah undang-undang kereta terbang kan, contohnya kan. So disebabkan tak ada undang-undang kereta terbang, hakim ni dia boleh buat keputusan dia sendirilah. So dia akan fikir macam, kalau kereta terbang mesti takut terlanggar kan. So dia bila dia fikir, and then lepas tu dia refer lah buku-buku, kes-kes lama dan sebagainya. Lepas tu dia kata lah, okay, awak langgar dua kereta terbang ni telah berlanggar. Dan yang seorang ni mabuk. So kita gunakan aplikasi yang sama, kereta atas darat, awak bersalah. Contohnya lah kan. So bila benda tu unforeseen, tak perlulah parlimen nak kena buat undang-undang tu secara sekarang juga nak buat kan. So hakim tu sendiri, dia boleh buat keputusan secara directly. Maksudnya unforeseen cases ni maksudnya kes-kes yang tak dijangka lah. Tiba-tiba macam, contohnya macam hari tu kan, ada orang nak tukar agama. Daripada dari agama Islam nak tukar jadi agama Buddha contohnya. Benda tu macam unforeseen, tak terjangka akan berlaku. Macam tu lah. Tapi hakim, walaupun benda tu tak terjangka, tapi hakim masih boleh buat keputusan. Walaupun tak ada akta yang govern benda tu. Contohnya lah kan. Okay. Speed and efficiency. Okay. It reacts and respond rapidly to community expectation changes our social value. Ni macam tadi tu, macam civil law, dia susah nak tukar kan. Okay. Tapi yang ni, sebab kita guna presiden, so sebenarnya bertukar tu agak mudah lah sebenarnya. Maksudnya macam nak kata so kiranya kalau ada perubahan dalam kita punya zaman-zaman, dulu guna phone, dulu tak guna phone, sekarang dah guna phone. So benda tu macam, contohnya zaman dulu, kita guna ni telegraf. Tahu tak telegraf? Telegraf? Pernah dengar tak? Oh, tahu. Telegraf tu macam alat zaman dulu untuk send message lah. Dia macam fax, tapi fax tahu kan, kita fax masa hantar kat orang kan, dia macam fax tapi zaman dulu punya, dia panggil telegraf tau. Tapi macam sekarang dah tak guna telegraf, kita guna telefon je, hantar email dah sampai kan. Sekarang ada email, tak payah dah guna telegraf kan, hantar post surat chop ni letak stamp semua. So disebabkan kita punya ni berdasarkan hakim yang sentiasa bertukar lah, kira hakim kan sentiasa bertukar lah, nanti dia yang seorang meninggal, hakim baru naik kan, macam tu kan. So dia akan sentiasa berkembang mengikut peredaran zaman lah. Gitu. Berbanding dengan civil law ni susah sikit sebab dia ikut akta. So kalau akta tu outdated lah keputusan hakim tu. Kalau macam ni, hakim ni dia boleh gunakan budi bicara dia dan juga dia kena refer case jugalah untuk menentukan sesuatu tu pada zaman yang moden sekarang. So dia boleh buat macam tu. Dia kata changing social values. So kalau social value berubah, hakim tu pun boleh berubah lah keputusan dia. Lepas tu political independence. Okay. Political independence macam saya cakap tadi kan, hakim yang akan buat keputusan, bukannya ahli politik. Macam saya cakap tadi sini kan, sini ahli politik diberi kuasa untuk buat apa saja undang-undang kan. So ahli politik yang berkuasa. Tapi macam kat sini, hakim dia ada, hakim kan dia based on precedent. So dia akan terikat dengan hakim lama je lah. Dia tak terikat dengan ahli politik. So dia independence from politics. And then kita ada disadvantage. Okay. So apakah disadvantage common law ni? Ada bukan tak ada. Sebab dua-dua ada baik buruk masing-masing lah. So okay.
So akan ada perpetuation of that ruling. Apa maksud dia adalah, okay, once bad decision has been made, decision will remain as law until the courts overrule the decision. Maksudnya, kalau ada seorang hakim zaman dulu, waktu zaman-zaman mak atuk-atuk kita kan, dia buat satu keputusan yang salah, keputusan tu akan diikuti sampai bila-bila lah, sebab kita kena ikut keputusan yang telah diputuskan sebelum ni kan. Kita guna presiden kan. So kalau hakim tu buat keputusan yang salah, keputusan yang salah tu akan sentiasa digunakan, akan di-apply sampai bila-bila. Okay. Tapi dia ada exception dia lah, which is sampailah ada court overrule. Usually federal court lah yang akan buat overrule ni. Overrule tu apa? Overrule tu adalah bila ada satu keputusan yang salah, Mahkamah Persekutuan boleh batalkan keputusan tu. So dia cakap keputusan ni salah. Keputusan yang telah dibuat oleh hakim zaman dulu ni, yang ni salah. So kita dah takkan guna dah sampai bila-bila. So memang akan ada orang boleh matikan benda tu. Cuma selagi tak ada orang matikan benda tu, keputusan yang salah tu akan sentiasa digunakan sampai bila-bila. Sampai selagi tak ada orang matikan lah. Okay. Lepas tu, and not to mention, bukan saja nak kena tunggu orang matikan. Kalau nak kena, hakim tak boleh saja-saja matikan macam tengah duduk-duduk tepi jalan, keputusan ni salah lah, kita kena matikan, tak boleh. Kena ada case dulu, maksudnya kena ada orang bergaduh dulu, dua parti bergaduh, baru boleh benda tu bawa ke mahkamah kan. So selagi isu tu tak dibawa ke mahkamah lagi dan di-overrule-kan, dihapuskan oleh hakim, so keputusan tu akan terus berlega-lega dalam kehakiman kita lah, which is tak bagus lah. Okay. And then yang kedua, in absence of precedent, the court will have to make a ruling when no previous law existed. So katalah ada something new dalam kita punya kehidupan kita lah kan. Contohnya apa yang something, contoh kereta terbang. Tak pun LGBT lah. LGBT contoh yang menarik lah. Okay. Sebelum ni kan LGBT tak ada. Tapi tiba-tiba ada. Benda tu muncul kan. Orang gay muncul dalam hidup dunia kita kan. So nanti hakim tu akan ada masalah lah. Sebab dia macam, benda ni tak pernah wujud sebelum ni. Tapi sekarang baru ada. So dia kena buat keputusan lah. Dia kena buat keputusan baru. Sebab sebelum ni tak ada keputusan lagi. Benda tu memang benda baru kan. So dia masalah sebab hakim ni dah setengah hakim, dia ni dah terlalu biasa baca refer keputusan lama. Jadi bila ada benda baru datang kat dia yang tak ada siapa hakim pernah putuskan pasal benda tu, tak ada siapa hakim pernah decide on such case. So dia akan jadi bingung lah. Dia macam, ya Allah, apa aku kena buat ni lah, macam tu lah. Dia macam, aku yang kena buat keputusan macam tu lah. Dia macam koyak lah mental dia nanti. Sebab dia dah dimanjakan dengan refer kes-kes lama. Jadi bila benda baru, dia macam sukar lah bagi dia orang. Okay. And then need for record. Okay. Apa maksudnya need for record ni? Okay, maksud dia adalah semua benda yang hakim cakap, you kena tulis. Kan? Maksudnya legal system kita ni dah berpuluh-puluh tahun kan kat Malaysia kan. You bayangkan yang berpuluh-puluh tahun ni pun dah berjuta-juta kes yang telah diputuskan lah. Sebab satu hari je berapa kes yang ada kan masuk dalam court kan. Kat Malaysia je ada berapa banyak court. So benda ni kita kena simpan. Apa yang keputusan hakim tu kan, apa yang dia cakap semua tu kita kena simpan. Sebab kita nak refer balik kan. So, kalau kita nak simpan berjuta-juta tu, macam banyak gila lah. Okay lah. Benda ni tak relevan sekarang. Dulu relevan sebab you bayangkan apa yang hakim-hakim buat keputusan zaman dulu, dia orang tulis tau dalam buku. Dia orang buat buku. So you bayangkan dah bertahun-tahun kes diputuskan kan oleh hakim-hakim sebelum ni kan. Cuba you bayangkan berapa besar library yang nak ada untuk tulis setiap kes yang telah diputuskan. Memang besar. Tak percaya kan? You orang Shah Alam kan? You pergi law library dekat UiTM. Ada tau. Kita orang ada library khas untuk budak-budak law. Sebab benda ni lah. Sebab kita kena refer kes-kes lama kan. So semua kes-kes lama ni disimpan dalam buku yang tebal-tebal. Okay. Dan untuk bagi lagi you macam fucked up kan dengan benda ni adalah disebabkan terlalu banyak buku pasal kes-kes dekat law ni kan. Sebab terlalu banyak, ada lagi orang terpaksa buat satu buku untuk tulis apa yang ada dalam buku tu. Faham tak?
So maksudnya I tulis buku, I bagi contoh I tulis buku kan, buku I tu tebal sangat tau. So bila you nak, macam mana you nak baca buku tu kan, so kalau you nak tahu apa konten dalam buku tu, you kena tengok dia punya isi kandungan, betul tak? So you bayangkan isi kandungan tu ada satu buku lain. You nak tahu apa ada dalam buku tu, you kena tengok satu buku lain which is just isi kandungan. Yes, and kita panggil legal index. Nanti you akan belajar benda tu dalam apa tajuk dia? Sources of law ataupun sources of law. Dia akan belajar legal index. Kalau you tahu index buku kan, dia tulis apa ada dalam buku tu kan, kita panggil index ataupun isi kandungan lah. So bila terlalu banyak sangat kes, orang terpaksa tulis buku lain untuk bagi tahu apa ada dalam buku tu. Kita panggil legal index. So kalau you nak cari kes zaman dulu kan, you kena buka legal index dulu, tengok isi kandungan kan. You nak cari kes tu, you kena tengok dulu buku mana yang pasal ni. Bila you dah tahu buku mana, baru you cari buku tu. Bila you dapat buku tu, you kena cari pula kes dalam tu. Dan buku dia memang tebal gila lah. So zaman dulu menyusahkan lah. Tapi macam zaman sekarang, benda ni is not an issue anymore. Sebab semua dalam sistem. Dia dah tulis semua kena kes-kes yang telah diputuskan sebelum ni, semua ada online. So you tinggal search je lah. You nak cari pasal you nak cari pasal kontrak, tak je lah kontrak. I think boleh tunjuk kot. So I boleh lah cari apa-apa kes. I selalu sebut pasal Najib kan. Cuba kita google pasal Najib lah. Ni berapa banyak kes, juta. Ni baru Malaysia. Belum tengok kes UK dan sebagainya. Lagi banyak So this is something fun lah for you to know. Okay. And then sekarang dah mudah lah. Tengok bila tu Najib, ni dia dah highlight mana part ada Najib. So kalau I cari macam kontrak, I tak payah baca lah kes tu. I just tengok dekat sini je lah mana part yang ada kontrak. Atau kalau I nak guna kes ni, I download lah. Okay. Tapi pada zaman dulu, benda ni macam isu lah. Macam menyusahkan lah kan. You nak kena tulis macam-macam. Okay. And then that is the end.